Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam, good morning Kak Azwa. Yang nampak video ni siapa ni? Selamat pagi Kak Oh, Azwa. okey, lagi siapa ni? Oh, ramainya anak-anak murid. Okey, terima kasih korang. Ada orang yang baru masuk. Ya, 52 dah. Okey, terima kasih semua yang mana dapat hadir pagi ni. So, kita akan mulakan kelas amali kita yang pertama. Pagi ni Kak Azul akan start dengan Introduction to Curatorial Work. Okay, pengenalan kepada kerja-kerja kuratorial yang dijalankan di muzium. Okay, you all dah belajar dengan Dr. Mel teori mengenai taksonomi, apa yang korang akan belajar detail tentang kerja-kerja taksonomi, macam mana nak tulis, macam mana nak classify organism. So, di dalam amali ni kita akan buat lebih kepada kerja-kerja praktikal yang berkaitan dengan taksonomi. Daripada sampling, lepas balik sampling, bekukan sampel ke, nak proses sampel ke, preserve ke, sampai habis. Okay? So kita akan go step by step setiap minggu. Okay, hari ni Kak Azwa akan explain mengenai biology, kejap. Okay. Curatorial care of biological collection. Kak Azwa share screen dulu. Okay, nampak screen tak? Nampak ya? Okay. So, slide pertama kita. Okay. Al-Wafi. Cakap nampak. Si Zul angguk. Duduk kat parking kereta ke Zul? Nampak mata dengan hidung je Okay, Kak Azwar sebagai kurator di sini, hari ini akan dibantu oleh Puan Atikah, penolong pegawai sains. So dekat arah sini ada kami berdua je. So kalau nak tanya ke apa, boleh raise hand, boleh masuk dekat chatting terus je, Kak Azwar boleh respon sambil explain. Okey, kriteria care kita adalah berkaitan dengan kerja-kerja pemprosesan di dalam permuziuman. Okey. Dalam proses pemuziuman ni nanti akan ada penerangan mengenai apa itu koleksi biologi, apa itu pengawitan biologi. Okay, so pengawitan biologi ni dia ada 4 kategori. Okey. Kak Azwar nak kenalkan Puan Atikah sementara tu. Masuk dekat kamera. Hai. Ini Puan Atikah, penolong Kak Azwar. So kita berdua akan membantu korang lah dekat dalam kelas. Kita orang pakai baju sama hari ni. Tak planning pun. Okey. Kak Azwar, Kak Ika keluar sekejap. Okey, ada 4 jenis biological collection di RRC. Dry biological collection, wet biological collection, low temperature yang mana yang bersuhu rendah, maksudnya negative 20, negative 80. And then kita ada microscopy collection, yang jenis mikroskop dalam bentuk slide ke, jenis haiwan-haiwan seni, zooplankton, phytoplankton. Okay. So kita pergi kepada apa itu biological collection. So normal selalunya biological collection adalah haiwan atau tumbuhan yang diawet, preserve plant or animal specimen. Okay. Yang dah diawet baru kita panggil biological collection. Okay. Specimen documentation such as label and notation. Even maklumat, dokumen, sijil ke, label ke, nota ke mengenai spesimen itu juga dipanggil biological collection. Dia tak boleh sampel sahaja tanpa ada maklumat mengenai sampel tu. It will not be a specimen. Sebab kalau ada sampel, tak ada data, tak ada maklumat mengenai sampel tu, it will be useless untuk reference. Dia akan jadi bahan untuk pameran saja. Tak tahu siapa kutip, kutip di mana, tahun bila ni jumpa spesies ni, haiwan ni. Okay. So maklumat tu semua penting, kena simpan sekali. Kalau ada nota, tanda tangan apa-apa pun bersama dengan spesimen tu, kita kena
simpan sekali. Itu part of biological collection of the specimen, okay? So maintain as separate collection. Biasanya koleksi biologi ni akan disimpan dalam pelbagai kaedah. Ada yang disimpan dengan cara jenis-jenis koleksi tu diasingkan ikut bilik, dan ada juga jenis yang disimpan mengikut cara pengawitan. Pengawitan basah satu bilik, pengawitan kering satu bilik. Okay? Ada yang jenis satu bilik, bilik coral, satu bilik, bilik echinoderm. Yang tu jenis yang banyak bangunan lah. Kalau dekat muzium-muzium besar, memang dia akan ada satu level tu, satu department khas, herpetology, bahagian reptile. So memang koleksi reptile sahaja, dia tak campur dengan koleksi lain. Okay, next level, bahagian mammal, semua spesimen mammal. Tapi kita di RRC ni, unit yang kecil, bangunan pun kecil, kita tak mampu nak buat macam tu. Kita di RRC, kita simpan ikut type of preservation. Pengawitan basah satu bilik, pengawitan kering satu bilik, pengawitan picture satu bilik, and then satu lagi ialah kita punya microscopic punya collection. Okey, penyimpanan tu juga bergantung kepada cara penjagaan kita. Bila cara penjagaan koleksi tu berbeza, kita simpan pun berbeza. Okey, apa jenis-jenis spesimen yang termasuk dalam biological collection ni? Okey, kita di UMT atau di RRC, kita fokus kepada haiwan dan tumbuhan. Walau bagaimanapun, kita ada juga geological punya collection ataupun artifak punya collection. Tapi itu minor, sangat sikit. Yang major, yang utamanya plant dan animals. Okey, untuk plant, okey, ada seorang lagi masuk. Tak ada benar, kena masuk dulu. Baik. Selamat datang pada yang baru datang. Ke keluar masuk balik tak tahulah tu. Okey, non-vascular plant. Dalam bentuk tumbuh-tumbuhan ni dia ada dua jenis, vascular dan non-vascular. Asas dia. Yang jenis berbatang atau tak ada batang. Okey, batang jenis batang keras tu ya. So vascular ni biasanya yang jenis batang keras tu lah. Pokok conifer, pokok-pokok yang apa, ada dia punya teras batang dia. So, non-vascular plant ni yang jenis batang lembut ataupun yang jenis menjala, yang tak ada batang, macam alga-alga, jenis mushroom macam tu kan, dia tak ada teras dalam dia punya batang pokok tu. Okay, itu yang non-vascular. Pasal non-vascular tu pun banyak lagi cabang, yang jenis aquatic, jenis terrestrial. Aquatic pula terbahagi pula freshwater dengan marine. Yang marine, of course lah, marine algae. Yang biasanya marine seaweed, marine seagrass. Ada tiga benda ni. Okey, dalam haiwan pula memang banyak cabang, tapi yang utamanya kita bahagikan kepada vertebrate dan invertebrate. Yang tulang belakang dan tidak bertulang belakang. So dalam yang invertebrate paling banyak sekali, kita ada porifera, sponges, cnidaria, jenis-jenis coral, jenis-jenis jellyfish, hydrozoa dalam cnidaria juga, sea fan, anemone semua dalam cnidaria. Lepas tu stenophorus, home jelly. Ramai yang kata yang tu bawah cnidaria, actually dia lain, di satu grup yang lain. Okey, kita ada arthropoda, mollusk, apa lagi, echinoderm, macam-macam lagi. And then bawah vertebrate pula kita ada biasanya 5 grup yang utama, fish, reptile, mammal, avian atau bird, and then amphibian. So 5 grup utama bawah chordata atau vertebrate. Yang ini basic ya, korang kena faham. Kalau korang tak tahu ni, memang habislah. Okay, what is the value of biological collection? Kak Azul cerita tentang koleksi biologi ni, kenapa kita perlu simpan sebenarnya? Kenapa perlu ada di repository? Pertama sekali yang korang kena tahu, ni soalan quiz kan? Jika ada type collection, apa itu type collection? Spesimen yang dirujuk sebagai spesimen pertama yang diterbitkan, yang dipublish, okay, untuk grup taksonomi tu. Untuk spesies tu saja. So, yang pertama tu yang di-describe, itu adalah type collection ataupun type specimen. Dia terbagi pada dua pula. Ada holotype, ada paratype,
Ada sintak, ada banyak lagi. Dengan detail tu nanti, yang detail tu Dr. Melissa akan explain kat korang. Apa maksud setiap type tu. Okay. Tapi Kak Azwar tak nak cerita pasal type. Kak Azwar nak cerita pasal collection. Okay. Kenapa kita kena simpan? Sebab dia type collection. Penting. Pertama kali yang describe menjadi bahan rujukan di dunia. Bukan di Malaysia sahaja, di dunia. So dekat RRC kita ada berapa banyak type? Siapa ingat? Dalam slide sebelum ni? Siapa boleh jawab? Kalau type dan para type. Letak dekat chatting pun tak apa. Naik je chatting kat Azwar boleh sebut. 52 Al-Wafi. Okey. Banyak. Memang banyak. Okey. Okey. Al-Wafi jawab. 52. Betul. So, selain tu, kita ada juga endangered and extinct species. Contohnya, yang paling popular dekat Terengganu ni, leatherback turtle. Yang dah pupus. So, sekarang nak conserve, nak pulihkan balik. Yang mana yang dah pupus tu, kita dah tak jumpa dah. Dekat wildlife. So dekat dalam repository ni lah yang masih ada. Yang kita boleh guna pakai. Nak tunjuk dekat cucu cicit. Kita ada ni penyu belimbing. Ya ke? Tak pernah nampak pun dekat laut kita. Boleh. Boleh tengok kat RRC. Ada dekat dalam museum spesimen dia. Okay. Sama juga macam dinosaur. Mitos ke dinosaur ni? Wujud ke? Bila ada tulang dia sebagai bukti dekat museum. Oh betul wujud. Ingat ke filem je cerita kan? So bila kita bercerita tanpa bukti, tanpa spesimen, benda tu orang tak akan percaya. Tak ada proof. So, bila ada spesimen tu, ada bukti, itulah guna dia. Lepas tu, kita boleh study dengan lebih lanjut lagi mengenai spesimen tu, mengenai spesies tu sendiri. And then, spesimen yang ada special historic value. Okay, ada nilai sejarah dia. And then, spesimen rarely found, yang jarang dijumpai. Contohnya turtle albino ke, tiba-tiba jumpa ikan yang berbelang-belang macam unicorn ke. Kalau jumpa tu itu rare lah tu. Bagi orang yang tak pernah jumpa, ikan kepala dua, tiba-tiba ikan ada kaki, itu benda-benda yang rare. Satu lagi yang Kak Azhar biasa dengar budak-budak ni tanya. Kak Azhar, duyung ni wujud ke? Tak wujud. Ada tak spesimen? Kalau ada spesimen, boleh buktikan ada jumpa dekat mana spesimen tu, disimpan di muzium mana, dan dia wujud. Selagi tak ada spesimen, dan itu adalah cerita dongeng. Senang je. Sains ni senang je. Ada bukti, okey, proceed. Kan? Okey, untuk kegunaan biological collection. Untuk satu spesimen tu, kita boleh guna pakai untuk banyak benda sebenarnya. So, dekat RRC ada 35,000 spesimen. Ada banyak benda yang boleh buat dengan spesimen ni. You all sendiri boleh guna pakai spesimen yang ada dekat RRC ni. Pertama, sebagai voucher of research. Okay, you nak jadikan sebagai bahan rujukan, bahan kajian you all. Kita ada ketam-ketam dekat dalam RRC contoh ni. So, you punya final project, you boleh fikir dah nak buat apa. Tapi you dah third kan. Yang dah habis final project tu tak apalah, boleh cerita ke orang lain lah yang tak habis lagi. Ataupun yang baru nak buat final project tu, boleh planning. Apa study ataupun apa research yang nak dibuat dengan menggunakan spesimen yang ada di RRC. So, boleh tengok. Nak buat mapping ke, nak buat taburan ke, nak buat abundant ke apa ke. So, dengan menggunakan data yang ada, spesimen yang ada, you boleh create satu research sebenarnya. Okay. Boleh minta bantuan pensyarah untuk tanya pendapat dia. Apa benda yang kita boleh guna pakai dengan spesimen yang ada dekat RRC. Sebab apa? Bila dah ada spesimen ni, you jimat. Tak payah nak pergi ke laut dah. Tak payah nak pergi habiskan masa sampling. Sampling tu penting, betul. Tapi bila spesimen dah hadir dekat sini, you boleh jimatkan beberapa step. Kalau nak compare pun penting juga. You pergi sampling, dapat wildlife punya sampel dan compare dengan yang ada spesimen dalam RRC. Okay, ada juga yang buat final project macam tu. So, banyak juga. Banyak benda yang diorang boleh guna pakai. You all sendiri boleh guna pakai. The synoptic reference sample, documentation of the occurrence of a species at a given place and time. Okay, yang ini untuk biasanya checklist. Okay, ada checklist, ada inventory species untuk di kawasan perairan Malaysia. So, biasanya
documentation ni penting untuk you all rujuk. Apa spesies yang ada di negara kita. Even government pun minta checklist ni daripada kita orang. Spesies-spesies yang ada di perairan kita. Okay. So, selain daripada tu, boleh juga untuk study variation, seasonal, geographical, banyak benda ya. Okay, yang perlu diingat ialah the basic reason for maintaining biological collection to promote their use in both science and education. Kenapa kita simpan biological collection? Supaya boleh digunakan. Ayat digunakan atau perkataan guna tu penting. Kita simpan tapi rosak tak boleh guna. Memang tak ada guna lah. Okay. Kita simpan tapi tak boleh guna juga sebab apa? Kunci bilik tu orang tak boleh akses, orang tak boleh masuk, kami, kita staff pun tak boleh akses. Tak boleh pakai. Tak guna juga simpan. Simpan adalah untuk digunakan. Simpan dalam bilik, bertindan-tindan, tak ada storage leveling, tak ada apa. Jadi bila nak cari tu kena selongkar. Itu pun tak ada guna juga simpan. Sebab apa? Bila time nak pakai, tak boleh nak cari. Okay? Itu pun tak guna simpan. Itu memang storing. Bilik store, bilik penyimpanan. So, kita kena ada sistem untuk simpan tu. Nanti you all akan belajar dalam lab seterusnya. Sistem sebab apa? Untuk boleh dicapai, untuk boleh digunakan spesimen ni. Okay, does preservation method effect use? Adakah pengawitan, teknik pengawitan tu mempengaruhi penggunaan kita? Yes. Kalau you awet dengan cara yang betul, teknik yang betul, ikut dia punya prosedur, insya-Allah you punya sampel akan tahan beratus-ratus tahun. Okay? Campur dengan teknik preservation dan maintenance of the specimen. So you akan dapat sampel yang tahan beratus-ratus tahun. Even yang you buat minggu ni, nanti kejap lagi you start buat freezer, you boleh simpan. So you dah kerja nanti you boleh tengok balik spesimen tu. Oh, ini waktu aku belajar dengan Kak Azwar, dengan Kak Ika, dengan Dr. Mel dalam kelas ini. Okay? Cuma kena jaga elok-elok. Tu je. Okay. Biasanya teknik pengawitan untuk kering digunakan untuk visual examination. Untuk kita check bahagian luaran dia, karakteristik dia, color dia, keadaan-keadaan dia yang fragile, so kita boleh tengok untuk dry preservation. Contohnya lobster ke, ketam ke kan, kita keringkan dia, kita nampak dia punya karakter luar dia tu. Sebab apa? Dia tak akan, untuk dry preservation dia tak akan simpan tisu apa semua. Normal keadaan dia, dalam dia kosong. Dia hanya ada lapisan luar sahaja. Itu dry preservation. Okay, untuk fluid preservation, untuk jenis pengawitan basah, biasanya kita akan sacrificekan warna dia. Sebab kita pakai formalin, kita pakai ethanol yang melunturkan warna haiwan tu. Tapi dia bagus dalam pengawitan tisu dia. Dia punya internal organ dia. Yang mana untuk kita buat pembedahan, dissect, itu sangat bagus untuk wet preservation. Tapi kalau nak tengok dia punya color apa semua, memang dia akan luntur. Mungkin kita akan nampak patch sahaja. Dia panggil discolored punya pattern. Okay. Dia ada pro and con dia lah, dua-dua teknik ni. Okay. Dia punya keyword dia, there is no single preservation method that will accommodate all possible use of a specimen. Tak ada satu pun preservation yang cukup sempurna untuk kita simpankan warna, bentuk, ciri-ciri, karakteristik dia apa semua. Orang kata, boleh ke Kak Azwar kita awet nak kekalkan warna tapi dalam masa yang sama nak tisu je juga. Tak ada setakat ni. Pengawitan yang macam tu tak ada. And then biasanya orang akan cuba berbagai method. Kami di sini pun combine kan beberapa method untuk dapatkan spesimen yang terbaik. So, apa yang korang akan belajar minggu ni adalah metod yang paling simple, paling asas, pengawitan basah. Next week, pengawitan kering. Kak Azhar try bagi yang paling mudah je untuk korang buat. How should I manage biological collection? So, macam mana kita nak pastikan kita punya spesimen available untuk penggunaan? Biasanya, cara pengawitan. Pertama sekali, cara pengawitan kita kena buat betul-betul.
Lepas tu bahan pengawitan yang kita guna tu kena bahan yang betul. Formalin yang berapa persen. Etanol berapa persen. Kalau you pakai, sepatutnya etanol 80% pakai, you tukar kepada etanol 75% ke, ataupun etanol 60%, 40%, dia akan lari. Sebab etanol tu dia ada fungsi dia sendiri untuk mengeluarkan air daripada body of the specimen. Okay. So bila you dah tukar percentage dia, dia akan reduce proses tu. Jadi air tu akan banyak dekat dalam etanol tu. Dia akan dilutekan lagi etanol. So lama-lama you punya sampel akan rosak. Sama juga dengan formalin, you tak bilas properly formalin, dia akan degradekan you punya tissue of specimen. Lama-lama you punya alkohol akan jadi warna kuning ataupun warna orange. Then ada juga sampel yang akan degrade, reput terus. Jadi ikan perkasam, sebut-sebut macam tu. Itu kalau tak proper method, tak proper material dia. Okay? So collection environment. Lepas dah siap buat collection tu, kena jaga pula specimen tu. Macam mana environment yang sesuai untuk simpan. And then handling practice. Cara nak pegang, adakah main lambung-lambung, main pasing-pasing, tak apa letak macam tu je. So kena handling properly. Storage design, macam mana kita simpan specimen tu, itu pun kita kena tahu. Emergency salvage and response procedure. Okay, ini untuk kami di RRC, kami kena tahu di mana laluan kecemasan, apa benda respon yang kami perlu buat jika berlaku kecemasan. Condition reporting. So ini setiap 1 bulan memang Kak Azwar dengan Kak Ika memang akan buat condition reporting. Akan report situasi spesimen, report macam mana bilik dia, keadaan dia. Okay, and then collection treatment. Yang mana bermasalah, memang kita akan buat collection treatment ataupun conservation. Conservation wildlife dengan conservation specimen, dua benda yang berbeza. Conservation specimen ni lebih kepada memulihkan daripada fungus, tukar chemical dia, mencantikkan specimen. Conservation of wildlife, pemulihan haiwan tu sendiri di habitat dia. Okay, untuk elakkan daripada pupus ke apa. So kena ingat tu, wording conservation untuk kuratoria dia berbeza. Okey, ini contoh-contoh tempat penyimpanan ya. Dalam almari compactor, ini very proper lah, dia kedap. Maksudnya kalau udara dekat luar tu contaminate, dia tak akan masuk ke dalam compactor warna putih ni. And then dalam compactor tu dia ada drawer dia. Dalam drawer tu dia asing-asing ada kotak masing-masing. Contohnya bekas macam atas ni. Ya betul man. Sebab kadang-kadang budak tak faham kan, conservation for museum, conservation for wildlife. Okay. So yang ni contohnya coral yang fragile, very small, dia tak campur sekali dengan yang besar-besar dekat dalam tray ni. Dia letak dekat dalam satu bekas very small, and then ada pula dia punya support dekat bawah dia. Ini dia biasanya acid free buffer paper. Dia letakkan, and then baru dia letakkan coral punya, dia panggil fragment, coral fragment, and then dia closekan bekas ni, baru dia akan simpankan dalam kabinet. Okay, that how detail ya. Ini baru satu contoh, ada banyak lagi contoh. Tapi kita tak cukup masa, Kak Azwar explain mana yang perlu sahaja. Okay, how should I handle biological specimen? Bila you all duduk di RRC, buat kerja di RRC, kita akan ajar macam mana you nak handle biological specimen. Tapi sebabkan you all duduk dekat rumah, you all tak handle specimen directly yang ada di RRC, Kak Azwar boleh cerita je lah macam mana cara sebenarnya untuk pegang. And then benda ni you boleh apply sendirilah. Tidak semestinya spesimen, mungkin benda-benda lain juga yang contoh macam artifak ke, ataupun you jumpa something yang rare ke, so you boleh apply. Some specimen may have special handling requirement. Contohnya kalau jenis yang bersegi-segi, support bawah, kena pegang support bawah, and then kalau macam yang ada ranting-ranting, so kena pegang support ranting dia, macam tu. Dia tak boleh just pegang gitu, hayu-hayu jalan, tak boleh. So dia ada special handling dia. And then nak handle tu tangan kita sendiri kena pakai apa? Pakai glove of course kan, paling minima. Okay. Lepas tu handle specimen infrequently as possible.
sejarang yang mungkin, bukan sekerap yang mungkin, sejarang yang mungkin. Sebab apa? Kita nak elakkan proses sentuhan tu. Tapak tangan kita sebenarnya ada oil, ada minyak yang mana boleh effect pada spesimen. Okay? So that's why kita pakai glove supaya nak elakkan contamination tu. And then jarang-jarang pegang spesimen boleh meningkatkan hayat spesimen. Lagi kurang kita alih dia, lagi kurang kita handle dia, maksudnya lagi tinggi chance untuk dia survive lah. Handle each specimen yang kita pegang tu, walaupun ada banyak replicate, tapi kita kena anggap spesimen ni hanya ada satu sahaja, susah diganti. So kita kena sentiasa beringat spesimen tu berharga, memang susah diganti. Barulah kita pegang dengan cermat. Jangan sekali-kali handle spesimen sambil merokok, sambil makan, sambil minum. Sebelah tangan rokok, sebelah lagi duk pegang spesimen. Tak tengok macam tu. Never ever do that. Okay? Lepas tu, jangan memakai pakaian yang boleh merosakkan spesimen. Okay, you buat eksperimen tentang ikan yang ada duri-duri, lepas tu you pakai baju yang jenis apa? Pavlova ni kan, yang jenis kembang-kembang ni. Ni tak boleh ni. Ada sengaja pakai baju ni nak buat contoh dekat kat korang hari ni. Sebab the meeting will end for all participants in 5 minutes. Kenapa ya? Ma'am, saya dapat mesej bahawa meeting ni akan berhenti. Kenapa ya? Oh, ma'am tak ada ke? Dia Tak ada. selalunya kalau Aha. Kalau apa? kalau kalau tak daftar sejam je boleh Kak Azwar. Apa dia? Sejam je dapat apa ni. Ni ke? Webback sejam sahaja. Maksudnya Kalau Kak mungkin kena pergi ke PTM and then upgrade untuk yang sini staff punya supaya boleh beberapa jam. Baik, peliknya. Sebab ni pakai UMT ni, komputer UMT. Oh, so kena check lagi nantinya. Tapi tak apa, just maybe wrap it up later kalau nak sambung. Ini dah nak habis kan? 5 minit lagi katanya. Okay. So tapi maksudnya boleh habis dalam 5 minit kan? Slide ni habis dah ni. Okay, then kalau nak, then you can stop this. So at least better. So senang untuk saya upload. And then the new one you can upload juga nanti. Sebab YouTube pun tak boleh 2 jam lebih macam tu. So kena at least ada break kan. Lepas tu saya create satu lagi and then kita move around. Okay, yeah, continue. Alright. So sebenarnya ada 5 minit lagi apa punya betul kan? Okay, tadi safety during handling. Untuk dari segi kaedah keselamatan untuk korang handle spesimen, biasanya kita akan pakai PPE properly. So that's why Kak Azwar kirimkan barang-barang untuk you all guna pakai tu. Paling penting use proper equipment and PPE ya. Prevent from toxic type chemical. Tapi kita terpaksa pakai toxic type chemical, contohnya formalin itu yang toxic, but you have to wear PPE properly. Okay, untuk haiwan-haiwan yang berbahaya, contohnya ada infection fungal, parasite, bakteria, ada insect ke, pest ke, virus daripada sampel, itu pun kena pastikan you all pakai PPE yang proper. Kita nak nanti sebabkan proses preservation, korang dapat bad effect. Okay, kalau bagi haiwan-haiwan yang ada duri apa semua pun kena pastikan jangan tercocok duri, toksin dia tu sangat berbahaya ya untuk haiwan laut. Tahu kan macam COT ke, poison daripada jellyfish, sea snake, stingray, itu semua berbahaya. Even dia dah mati pun still lagi bahaya. So benda-benda macam tu kita kena elakkan. Kadang-kadang even kita pakai glove pun benda tu dia tak efektif sebab dia spine boleh tembus glove tu. So macam ray ikan, dia punya duri ikan tu sebenarnya kalau tercocok, boleh berdenyut juga dia. Ada setengah yang boleh menyebabkan bengkak dan jadi lagi teruk lah. So kita kena berhati-hati lah.
So disinfect working space and working area. Okay, maksudnya tempat bekerja tu kita kena pastikan disinfect, dinyah kuman kan, sebelum dan selepas kita buat kerja. Okay, saya rasa Kak Azwar stop sharing dulu untuk slide ni. So kita akan berehat sebentar sebelum Kak Azwar create link satu lagi, and then kita akan masuk satu lagi link untuk next kita punya amali. Okay? Ada apa-apa soalan setakat ni, you all? Semua faham ke? Tak ada. Faham. Oh, bagusnya lah kelas ni. Senang mengajar, faham. Tak ada soalan. Dah makan ke belum ni? Dah. Siapa yang jawab tu? Cakap anak-anak je. Okey, untuk